Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak pesa? Ha? Saya mau kerja budak. Masuk. Meh, kau meh. Biar, kau nak hati balik. Biar selesai. Apa minum dulu? Apa hair juga kita minum dulu. Aduh, hai. Tengok. Kita tak lepas. Buat apa hampir rumah? Haji ni, pukul kau 12 lah. Dia ajak makan saya. Orang nak cemburu ke dia je. Nanti mami ke belah dah. Ya dah. Alah, dia bapak lah. Ni semasa dah sukan. Oh, aktiviti sukan. PPKI. Ini buat PPKI? Dia buat Halia Crispy. Nanti kita tengok dia. Kita minum apa? Nama saya Michelle Desak, Pembantu Bersama Media PPKS SL Promosi. Promosi. Kami keluarga produk harga JPP namanya yang berasaskan Halia. Okey. Seluling Halia. Kami namakan dengan DJ Crispy. Satu kilas RM15. Halia dari projek PPKI lah kamu. Boleh tanam sendiri dan Dia adalah membuka satu projek kemitraan untuk SPL Lopontu, kerana kita melihat di PPKI ini kita ada kekuatan. Kerana cikgu di PPKI ini ada seorang sangat mahir dalam bidang pertanian. Jadi kita gunakan kekuatan ini untuk jadikan sebagai inilah sekolah kemitraan kita, tanaman Halia, dan projek adalah Crispy Halia. Okey, dan dah rasa dah apa rasa ni? Makcik soya. Sedap. Tu bahasa Korea. Tengok balik kan? Soalan yang seterusnya, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh seorang guru besar dalam peranannya di sekolah? Okey, menyentuh tentang cabaran dan kepimpinan. Bila kita menyentuh tentang dua faktor ini, bila jadi pemimpin mesti ada cabaran. Dan bila sentuh tentang cabaran dia mesti membabitkan dua perkara. Ada dua faktor. Faktor pertama adalah faktor hidup. Dan yang satu lagi adalah faktor yang mati. Faktor hidup ni adalah sumber manusia. Dan faktor yang mati adalah faktor yang berbentuk fizikal, bangunan, sebagainya lah. Jadi yang paling bermasalah dalam kita menguruskan ni adalah urus manusia. Dalam mana-mana sektor pun, sebuah manusia telah merupakan satu cabaran yang sangat kecil yang perlu kita hadapi, yang perlu kita tangani, yang perlu kita santuni supaya semua manusia ini memahami aspirasi, memahami hal tuju yang kita nak bawa dalam organisasi yang kita terajui. Sebagai seorang guru besar, bagaimana ataupun cara menguruskan sekiranya berlaku konflik di antara guru dan juga staf di sekolah? Kita sebenarnya kita kena lihat balik kepada saranan pengarah pendidikan negara, yang mana Tuan Pengarah menyebut tentang pimpinan resilient. Jadi apabila berlaku sesuatu perkara itu, kita jangan terlalu gopoh dan kita kena meneliti secara terperinci dan kita kena mendengar pandangan kedua-dua belah pihak supaya keputusan yang kita ambil itu bukan keputusan yang dalam keadaan amarah, tapi merupakan satu keputusan yang telah mempunyai timbang tara antara baik dan buruknya, barulah kita mencapai satu keputusan yang tepat. Jadi sekiranya berlaku konflik antara sebuah manusia yang ada, saya akan bertemu dengan kedua-dua pihak dan saya akan mendengar permasalahan dua pihak itu, barulah saya mengambil satu keputusan. Kalau berarti kata yang mudahnya, keputusan yang kita ambil itu adalah secara musyawarah, bukan atas pertimbangan rasa malu. Jadi menjadi salah satu ritual. Ya.
membabitkan tentang isu di kalangan pelajar. Jadi seperti mana yang kita tahu, beberapa tahun ni pelajar ada yang mengalami kecederaan. Jadi bagaimana sebagai seorang guru besar mengendalikan isu-isu yang berlaku dalam pembelajaran di kalangan pelajar? Okey. Sekarang ni kita kena berbalik-balik kepada SPI. Kita ada MMI, melindungi masa international. Dan kita faham masa COVID dulu kita melaksanakan PDPR. Jadi bila laksanakan PDPR ni secara sama ada secara online atau secara modul, namun dia tidak 100%. Jadi selepas musim COVID ini yang mana semua murid telah pun kembali ke sekolah sepenuhnya, maka sebagai pemimpin sekolah saya kena memastikan bahawa MMI itu, masa international guru itu harus dipenuhi 100%. Maknanya waktu jarak waktu cikgu itu dia kena masuk ke kelas, kena melaksanakan proses PDP. Kalaulah cikgu itu ada urusan di luar, dia kena menggantikan waktu yang ditinggalkan itu berdasarkan kepada MMI. Itu melindungi masa international guru dengan murid. Dan saya fikir ini merupakan satu dialog yang dapat membantu murid yang mungkin terkikis masa proses masa COVID-19. Apakah langkah-langkah yang diambil oleh cikgu dalam memastikan guru-guru ini menerima pembangunan profesional yang betul-betul? Okay. Pertamanya kita harus tangani sumber manusia. Okay. Kita kena santuni mereka. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita kena terangkan hal tuju ke mana kita nak bawa organisasi kita. Dan yang ketiga ni, kita harus membimbing dan membantu. Bukannya kita sebagai bos, apa yang diarahkan you kena buat, tak. Tapi kita bimbing dia bersama supaya dia memahami apa kehendak, apa yang perlu dibuat. Jadi hal itu akan difahami oleh semua orang dan mudah untuk kita mencapai visi dan misi yang kita telah tetapkan dalam hal itu di sekolah. Seperti mana kita tahu, di mana kita juga ada komuniti luar PDP. Bagaimana sebagai seorang guru besar hendak berinteraksi dengan beberapa dan komuniti di luar sana untuk kita membina sokongan yang kukuh dalam pendidikan kita? Okey. Sebenarnya untuk kita berhubung dengan komuniti ni dari dua keadaan. Satu, kita kena pergi masjid. Kedua, kita kena selalu berinteraksi dengan khalayak ni di kedai kopi. Jadi bila kita pergi ke masjid, bila kita pergi ke kedai kopi, kita akan bertemu dengan parent, kita akan bertemu dengan ibu bapa. Secara tak langsung, kita boleh menyampaikan hasrat sekolah kepada ibu bapa. Dan ini lebih mengakrabkan kita lagi daripada kita menggunakan surat, menggunakan memo kepada ibu bapa. Lebih santai. Lebih santai dan dia ikatan silaturahim tu akan lebih kukuh sebenarnya. Jadi inilah dua, bagi saya lah, inilah dua tempat yang saya boleh mengeratkan silaturahim antara saya dengan ibu bapa. So, saya rasa bersyukur kepada Allah SWT kerana Allah telah mentakdirkan untuk saya ditempatkan di SK Alfonso ini dan alhamdulillah saya mempunyai guru staf sokongan yang sangat memahami aspirasi dan saya mengharapkan supaya dengan kesepakatan, dengan kebersamaan dan kesepaduan kami seluruh warga SK Alfonso ini, maka SK Alfonso ini dapat mencipta sejarah baru dan meletakkan antara sekolah yang terbaik di daerah Perian. Dan kalau berdasarkan kepada standard kualiti SKTM, kualiti sekolah ni kita mensasarkan dalam tempoh 2 tahun tahap SK Alfonso telah berada di tahap yang cemerlang. Terima kasih. Okay, hubungan pihak sekolah dengan ibu bapa sangat akrab dan untuk pengetahuan Rahim, baru-baru ni kita mengadakan program terbuka pusat sumber sekolah yang julung kali kita adakan. Alhamdulillah sambutan daripada ibu bapa sangat menggalakkan. Pada awalnya kita mencadangkan supaya
Program terbuka ini diadakan hanya sehari, namun disebabkan oleh sambutan yang sangat hebat daripada ibu bapa, kita telah pun melaksanakannya 2 hari program terbuka PSS ini. Jadi alhamdulillah, syukur kerana ibu bapa mula memahami hasrat dan tujuan sekolah SK Alfonso untuk kita bawa ke mana. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Tuan PPD dan kepada seluruh warga PPD Kerian kerana banyak membantu SK Alfonso bagi menjayakan aspirasi yang cuba kita bawa, dan kita juga seiring dengan hala tuju pengarah pendidikan Negeri Perak untuk meletakkan sekolah-sekolah di Negeri Perak ini pada satu tahap yang sangat dibanggakan. Jadi terima kasih kepada semua pihak yang membantu SK Alfonso untuk mencapai menempuh sejarah baru. Okay, terima kasih juga kepada sahabat saya Zamri, dicampakkan mula-mula di pos musuh untuk Kelana, Sungai Dendang, dan alhamdulillah takut sampai pencing kot sini kot Alfonso. Sahabat campak ke mana-mana, Zamri ni dia akan jadi pulau. Terima kasih banyak-banyak.